Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Jom pasak sejarah bersama dengan cikgu. Dan pada sesi kali ini, cikgu ingin mengajak kamu semua untuk belajar tentang bab 3 tingkatan 5. Dan sebelum kita meneruskan dengan lebih lanjut, ingin cikgu memperkenalkan diri cikgu. Nama cikgu ialah Puan Hasmahan binti Abdul Rahman yang sekarang sedang berkhidmat di Sekolah Datuk Abdul Razak. Cikgu merupakan guru cemerlang sejarah dan juga telah mempunyai pengalaman mengajar sejarah selama 17 tahun. Dah kenal cikgu kan? Jadi, jom kita kenal pula tentang tajuk yang akan kita belajar pada hari ini. Tajuk yang akan kita belajar pada hari ini berada di dalam tema Malaysia dan Masa Hadapan. Dan ia berada di dalam tajuk 12 iaitu Pengukuhan Kedaulatan Negara. Dan dalam sesi kali ini juga, apa yang akan cikgu fokuskan dengan kamu ialah tentang di bawah standard kandungan Raja Berperlembagaan dan Demokrasi Berparlimen. Dan di sini juga kita akan cubalah untuk menghuraikan ciri amalan demokrasi serta pengasingan kuasa di peringkat persekutuan dan juga negeri. Jadi kita akan lihatlah pengasingan kuasa yang berlaku di peringkat persekutuan dan juga di peringkat negeri. Dan di samping itu, kita akan cuba untuk membahaskan kepentingan pengasingan kuasa dalam sistem pemerintahan. Jadi itu yang akan cikgu cuba sampaikan kepada kamu. Dan untuk objektif pembelajaran, cikgu mengharapkan di akhir pembelajaran kita nanti kamu akan dapat menceritakan kembali tentang amalan pilihan raya, di mana sebenarnya amalan pilihan raya ni kita dah pun belajar yang lebih lanjut dan lebih mendalam di dalam tingkatan 4 dahulu. Dan kemudiannya yang keduanya, cikgu mengharapkan kamu dapat menjelaskan kembali mengenai kebebasan asasi berdasarkan Perlembagaan Persekutuan. Jadi kamu tahu apa hak kebebasan asasi yang kamu ada, tapi berlandaskan kepada Perlembagaan Persekutuan. Selain daripada itu, yang ketiga ialah kamu dapat menjelaskan tentang pengasingan kuasa di dalam sistem pemerintahan. Dan yang akhir sekali, kamu akan dapat merasionalkan kepentingan pengasingan kuasa dalam sistem demokrasi. Jadi ini yang cikgu harapkan di akhir pembelajaran nanti kamu akan dapat menguasai tajuk ini dengan lebih mendalam. Dah ready untuk mengetahui dengan lebih lanjut mengenai amalan demokrasi dan pengasingan kuasa? Jom bersama dengan cikgu. Dan untuk amalan demokrasi dan pengagihan kuasa ini, pertamanya kita akan lihat dahulu tentang demokrasi berparlimen. Demokrasi berparlimen sebenarnya telah pun diamalkan di negara kita. Contohnya kita ada pilihan raya. Pilihan raya merupakan salah satu dalam ciri demokrasi berparlimen. Ciri demokrasi berparlimen ni, selain amalan pilihan raya, kita juga ada tentang jaminan kepada kebebasan asasi. Dan yang ketiganya, adanya pembahagian kuasa pada peringkat persekutuan dan negeri yang dinyatakan dengan jelas di dalam Perlembagaan Persekutuan negara kita. Jadi itu sedikitlah mengenai demokrasi berparlimen, di mana cikgu ulang sekali lagi, di bawah demokrasi berparlimen ni, kita lihatlah amalan demokrasi ni akan melibatkan, satu adalah pilihan raya, dan yang kedua adalah kebebasan hak asasi, dan yang ketiga merupakan pengagihan kuasa di dalam pemerintahan negara kita yang melibatkan peringkat persekutuan dan peringkat negeri. Ciri demokrasi yang pertama ialah amalan pilihan raya. Jom kita lihat dengan lebih lanjut mengenai amalan pilihan raya. Secara asasnya, amalan pilihan raya ni merupakan elemen penting di dalam negara kita yang menunjukkan kita ni merupakan sebuah negara demokrasi. Dan selain daripada itu, asasnya pilihan raya di negara kita akan diadakan 5 tahun sekali. Jadi ingat, pilihan raya asasnya 5 tahun sekali baru akan diadakan pilihan raya. Dan pilihan raya ni diadakan di dalam negara kita sejak mencapai kemerdekaan lagi. Ini menunjukkanlah di mana adanya amalan demokrasi dilaksanakan hinggalah ke hari ini. Jadi sampai ke hari ini kita masih lagi mengamalkan amalan pilihan raya sebab negara kita merupakan sebuah negara demokrasi. Di dalam pilihan raya,
Apa yang ada di dalam pilihan raya? Dalam pilihan raya, kita sebagai rakyat, kita mestilah menyemak nama pada daftar pemilih sebelum mengundi. Jadi penting bagi kita untuk semak nama pada daftar pemilih. Kenapa? Sebab kalau nama kita tidak ada di dalam daftar pemilih, bermaksud kita tidak dapat mengundi. Jadi kalau kita tidak dapat mengundi, jadi apa maknanya? Kita rugi sebab kita tidak dapat mempertahankan ataupun menggunakan hak kita sebagai pengundi. Dan yang keduanya, kita akan lihat pula kepada kempen pilihan raya. Dalam kempen pilihan raya ni telah membolehkan rakyat untuk mengenali calon dan memahami manifesto parti yang bertanding. Sebab melalui kempen inilah kita tahu siapa yang bertanding, kita tahu latar belakang calon yang bertanding. Jadi kita bolehlah pilih siapa yang kita nak pilih. Dan selain daripada itu, kita juga akan lebih memahami tentang manifesto yang hendak disampaikan oleh parti yang bertanding. Jadi di situ kita akan bebas untuk membuat pilihan kita. Dan hingga di saat tibanya waktu mengundi. Undi ini adalah rahsia dan ini juga akan menunjukkan tentang bukti keabsahan kerajaan yang dipilih oleh rakyat. Jadi kita sebagai rakyat, kita berhak untuk mengundi jika kita dah cukup syarat. Jadi undi yang dilakukan juga mestilah mengikut prosedur dan juga lebih sistematik. Jadi kita boleh lihat di sini di mana dalam pilihan raya ini undi yang dilakukan ni biasanya telus dan juga benar. Kita lihat pula tentang ciri demokrasi yang kedua, iaitu tentang kebebasan asasi. Bagaimana pula tentang kebebasan asasi ni? Kebebasan asasi ni merupakan hak yang dimiliki oleh seseorang individu di sisi undang-undang. Dan di dalam Perlembagaan Persekutuan telah menggariskan peruntukan yang berkaitan tentang kebebasan asasi. Apa dia kebebasan asasi ini? Antara kebebasan asasi ini termasuklah satu, kebebasan diri. Yang keduanya ialah kebebasan beragama. Dan yang ketiga ialah hak berkenaan dengan pendidikan. Dan yang keempat ialah kebebasan bersuara, berhimpun dan juga berpersatuan. Okey, cikgu nak menerangkan kepada kamu dengan lebih lanjut mengenai hak asasi. Tadi cikgu hanya menyenaraikan 4 hak asasi, iaitu kebebasan diri, kebebasan beragama, hak berkenaan dengan pendidikan dan kebebasan bersuara, berhimpun dan berpersatuan. Jadi kita lihat satu persatu. Yang pertamanya ialah kebebasan diri. Bagaimana dengan kebebasan diri ini? Di mana tiada seorang pun boleh diambil nyawanya atau dilucutkan kebebasan dirinya kecuali mengikut undang-undang. Jadi ini untuk kebebasan diri. Dan yang keduanya ialah kebebasan beragama. Kebebasan beragama ni bermaksud Islam ialah agama persekutuan. Namun penganut agama lain boleh mengamalkan agama masing-masing. Dan yang ketiganya ialah hak berkenaan dengan pendidikan. Di mana di sini tidak boleh ada diskriminasi terhadap warga negara atas alasan agama, ras, keturunan dan juga tempat lahir. Dan yang akhir sekali, yang keempat ialah kebebasan bersuara, berhimpun dan berpersatuan. Di mana di sini setiap warga negara berhak kepada kebebasan bersuara, berhimpun secara aman dan juga membentuk persatuan. Jadi kita kena ingat ya, di mana kebebasan asasi yang diperuntukkan di dalam perlembagaan ni tidak bersifat mutlak, tetapi tertakluk pada sekatan yang ditentukan oleh undang-undang yang digubal oleh Parlimen Malaysia. Jadi di sini cikgu ingin menyatakan di sini kenapa ada sekatan tersebut. Walaupun kita kata adanya kebebasan asasi, sekatan ni penting untuk kita nak memastikan ketenteraman, keamanan negara kita. Dan kebebasan bersuara ni termasuklah juga kebebasan media yang dikawal oleh Akta Hasutan 1948 serta Akta Mesin Cetak dan Penerbitan 1984. Jadi kita dapat lihat di sinilah di mana cikgu nak menegaskan di sini lagi, di mana kebebasan asasi yang diperuntukkan di dalam perlembagaan kita tidak bersifat mutlak dan tertakluk di bawah sekatan yang ditentukan oleh undang-undang negara kita.
kita lihat pula kepada ciri demokrasi yang berikutnya, iaitu pengasingan kuasa dalam pemerintahan, di mana pengasingan kuasa di dalam pemerintahan kita ni telah pun diamalkan oleh negara kita sejak kita mula merdeka hinggalah pada hari ini. So kita kena tahu tu, di mana pengasingan kuasa ni dah lama berlaku sejak kita merdeka lagi. Dan kuasa pemerintahan di negara kita dibahagikan kepada 3, iaitu yang pertamanya ialah badan perundangan, atau kita kenali dia juga sebagai legislatif. Dan badan yang kedua ialah badan eksekutif, yang kita kenalinya sebagai badan pelaksana. Dan yang ketiganya ialah badan kehakiman. Kehakiman ni dikenali juga sebagai judisiari. Jadi ini 3 badan yang kita kata yang merupakan kuasa pemerintahan di negara kita. Dan kuasa badan tersebut, ketiga-tiga badan ini ditentukan oleh Perlembagaan Persekutuan. Dan yang di-Pertuan Agong sebagai ketua utama negara merupakan punca kuasa kepada ketiga-tiga badan ini. Jadi, tanpa membuang masa lagi, jom kita lihat dengan lebih lanjut mengenai hierarki badan struktur pemerintahan negara kita. Cikgu ingin menunjukkan kepada kamu mengenai struktur pentadbiran persekutuan di negara kita. Jadi dalam struktur pentadbiran persekutuan negara kita terdapatnya yang di-Pertuan Agong. Yang di-Pertuan Agong merupakan ketua bagi negara kita, dan terdapatnya juga Majlis Raja-Raja. Dan di bawah yang di-Pertuan Agong terdapatnya 3 badan utama yang cikgu dah senaraikan tadi, iaitu yang pertamanya kita ada badan perundangan, yang kedua kita ada badan eksekutif, dan yang ketiga kita ada badan kehakiman. Dan untuk badan perundangan, dalam badan perundangan ni di bawahnya terdapatnya parlimen, dan di dalam parlimen kita ada Dewan Negara dan juga Dewan Rakyat. Dan yang keduanya ialah badan eksekutif. Badan eksekutif di bawahnya terdapatnya Perdana Menteri, Jemaah Menteri dan juga kementerian. Manakala untuk badan kehakiman pula terdapatnya Ketua Hakim Negara, Mahkamah Atasan dan juga Mahkamah Bawahan. Jadi inilah kalau kita lihat sekarang merupakan struktur pentadbiran persekutuan di negara kita. Masih bersama dengan cikgu kan? Jadi jom kita lihat dengan lebih lanjut mengenai 3 badan ini. Dan yang pertama cikgu akan sentuh dahulu mengenai badan perundangan. Okey, apa dia badan perundangan ni? Badan perundangan ni fungsinya adalah untuk menggubal undang-undang. Jadi ingat badan perundangan berfungsi untuk menggubal undang-undang. Dan untuk badan perundangan pada peringkat kerajaan persekutuan digubal oleh Parlimen, manakala untuk peringkat kerajaan negeri pula akan digubar oleh Dewan Undangan Negeri, atau kita kenalinya juga sebagai DUN. Seperti yang cikgu beritahu tadi, di mana Parlimen akan menggubal undang-undang. Jadi kita akan lihat di peringkat kerajaan persekutuan ini, Parlimen merupakan badan perundangan tertinggi, dan terdapat 3 komponen di bawah Parlimen, iaitu yang pertamanya ada yang di-Pertuan Agong, yang kedua ialah Dewan Rakyat, dan yang ketiga ialah Dewan Negara. Malah Parlimen juga merupakan lambang demokrasi. Di sinilah Parlimen akan mencerminkan aspirasi rakyat melalui perwakilan yang dipilih. Jadi perwakilan yang dipilih oleh rakyat akan menduduki kerusi di dalam Parlimen. Dan selain daripada itu, Parlimen juga akan menggubal undang-undang, dan selain itu juga Parlimen akan membuat pindaan undang-undang persekutuan sedia ada. Kemudian dia akan menyemak dasar kerajaan, akan meluluskan perbelanjaan kerajaan, dan juga akan melihat kepada sistem cukai yang baharu.
Kita lihat dengan lebih mendalam sedikit. Kita lihat di dalam parlimen kita ada Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Dewan Rakyat kita kenali juga sebagai perwakilan. Sebab di dalam Dewan Rakyat ini biasanya ahli dipilih oleh rakyat melalui pilihan raya. Yang kita pilih rakyat melalui pilihan raya, jadi mereka ni akan mendapat kerusi di dalam Dewan Rakyat. Dan kemudian di dalam Dewan Rakyat ini tugasnya adalah menggubal dan meluluskan undang-undang di peringkat Dewan Rakyat. Kemudiannya kita lihat pula yang kedua, iaitu Dewan Negara atau Senat. Dewan Negara atau Dewan Senat ini merupakan dewan tertinggi, dan Dewan Negara ini juga akan membahaskan rang undang-undang yang diluluskan oleh Dewan Rakyat. Maksudnya di sini, apabila Dewan Rakyat menggubal dan meluluskan undang-undang yang dah diluluskan oleh di dalam Dewan Rakyat, maka akan dibawa kepada Dewan Negara dan akan dibahaskan kembali dan diluluskan pula di dalam Dewan Negara sebelum dibawa kepada Yang di-Pertuan Agong. Di peringkat kerajaan negeri pula terdapat Dewan Undangan Negeri. Apa dia Dewan Undangan Negeri pula? Sama macam parlimen di peringkat persekutuan, di peringkat negeri kita ada Dewan Undangan Negeri untuk gubal undang-undang bagi negeri tersebut. Dalam Dewan Undangan Negeri ini terdapat di setiap negeri kecuali yang melibatkan wilayah persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya. Di mana di tempat ini hanya ada ahli parlimen sahaja. Dan ahli-ahli di dalam Dewan Undangan Negeri ini terdiri daripada yang pertamanya Sultan atau Yang di-Pertua Negeri. Yang keduanya ialah Speaker Dewan, dan yang ketiga ialah ahli Dewan Undangan Negeri ataupun ADUN yang dipilih oleh rakyat. Badan eksekutif bagi kerajaan persekutuan ialah Jemaah Menteri atau kita kenalinya juga sebagai Kabinet. Dan untuk Jemaah Menteri ini terdiri daripada Perdana Menteri dan Menteri seperti Menteri Kewangan, Menteri Kesihatan, Menteri Pendidikan. Dan tugas utama Jemaah Menteri ini adalah untuk menggubal dasar negara dan melaksanakan pembangunan. Malah Perdana Menteri akan mengetuai Jemaah Menteri. Maksudnya di sini Perdana Menteri akan memimpin kerajaan dan menjalankan pentadbiran pada peringkat persekutuan. Manakala menteri pula akan mengetuai kementerian untuk melaksanakan dasar kerajaan yang diputuskan oleh Jemaah Menteri. Anggota Jemaah Menteri pula berpegang kepada prinsip tanggungjawab bersama secara kolektif kepada parlimen. Jadi setiap menteri mesti mempertahankan keputusan yang dibuat oleh Jemaah Menteri. Jadi apa akan berlaku sekiranya ada menteri yang tidak setuju dengan dasar kerajaan? Jadi jika ini berlaku apabila ada seseorang menteri tidak setuju dengan dasar kerajaan, maka beliau hendaklah meletak jawatan sebagai ahli Jemaah Menteri. Jadi itu mengenai Jemaah Menteri di dalam badan eksekutif yang menjalankan pentadbiran di peringkat persekutuan. Sekarang kita lihat pula di peringkat negeri. Di peringkat negeri terdapatnya Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri atau Kabinet Negeri. Dan untuk Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri ini, ketua eksekutifnya ada pada Sultan atau Raja atau Yang di-Pertua. Dan pentadbiran kerajaan negeri ini diketuai oleh Menteri Besar atau Ketua Menteri. Dan terdapatnya badan eksekutif yang menjalankan pentadbiran di sini, di mana di Semenanjung Malaysia, Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri atau kita kenalinya sebagai Exco. Bagi badan eksekutif Sarawak dan Sabah pula dijalankan oleh Kabinet Negeri. Jadi inilah yang menunjukkan badan eksekutif bagi kerajaan negeri yang melibatkan Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri di Semenanjung Malaysia dan juga Kabinet Negeri di Sarawak dan juga Sabah.
Okey, cikgu dah terang pada kamu mengenai badan perundangan dan juga badan eksekutif. Jadi dengan panjang lebar sebelum ni kita dah sentuh mengenai kedua-dua badan tersebut, dan pada kali ini cikgu akan sentuh pula mengenai badan kehakiman. Okey, bagaimana pula badan kehakiman? Badan kehakiman merupakan badan yang mentafsir dan melaksanakan undang-undang serta mempertahankan perlembagaan Malaysia. Jadi itu adalah badan perundangan. Badan perundangan ni diketuai oleh Ketua Hakim Negara, dan badan kehakiman ini juga telah dilaksanakan oleh mahkamah. Dan untuk badan kehakiman ini, hakim telah dilantik untuk memastikan keadilan ditegakkan. Jadi ini sedikit mengenai badan kehakiman. Dan kita akan pergi dengan lebih lanjut lagi, kita akan lihat pula tentang peranan badan kehakiman. Apa peranan badan kehakiman? Peranan badan kehakiman yang pertamanya ialah mengadili pertikaian antara pemerintah dengan rakyat atau sesama rakyat. Itu yang pertama. Maksudnya mengadili pertikaianlah antara pemerintah dengan rakyat maupun antara rakyat dengan rakyat. Dan yang keduanya ialah menyelesaikan konflik kerajaan negeri dengan kerajaan persekutuan. Jadi yang kedua, selesaikan konflik antara kerajaan negeri dengan kerajaan persekutuan. Dan yang ketiga, kita akan lihat di mana peranannya ialah bergantung kepada status mahkamah. Status mahkamah ni kita akan lihatlah, kita ada mahkamah atasan, kita ada mahkamah bawahan dan kita ada mahkamah khas. Mahkamah khas ni biasanya tak tertakluk di dalam hierarki mahkamah biasa. Dan antara contoh mahkamah khas ni, kita ada mahkamah khas raja-raja dan juga mahkamah tentera. Dan yang keempatnya, kita akan lihat peranannya di mana di peringkat negeri. Di peringkat negeri, badan kehakiman ini terdapatnya Mahkamah Syariah dan juga Mahkamah Anak Negeri di Sarawak dan juga di Sabah. Jom kita lihat pula hierarki badan kehakiman di Malaysia. Hierarki badan kehakiman di Malaysia, kita akan lihat yang pertamanya kita ada mahkamah atasan. Yang kedua kita ada mahkamah bawahan. Okey, yang mana satu mahkamah yang melibatkan mahkamah atasan dan juga mahkamah bawahan? Untuk mahkamah atasan terdiri daripada Mahkamah Tinggi Melaya, Mahkamah Tinggi Sarawak dan Sabah, Mahkamah Rayuan dan juga Mahkamah Persekutuan. Manakala untuk mahkamah bawahan terdiri daripada mahkamah magistri dan mahkamah session. Jadi inilah merupakan yang cikgu dapat paparkan kepada kamu mengenai hierarki badan kehakiman di Malaysia. Itu tentang hierarki badan kehakiman di Malaysia. Jadi sekarang cikgu nak menyentuh sedikit mengenai hakim, jawatan hakim. Hakim mestilah bebas dari pengaruh politik bagi memastikan badan kehakiman sebagai institusi keadilan. Selain daripada itu, hakim juga secara tidak langsung akan dapat menjamin integriti badan kehakiman sebagai badan yang bertanggungjawab untuk menjaga keadilan sosial demi kesejahteraan rakyat. Jadi di situ kita dapat lihatlah di mana hakim mestilah bebas daripada mana-mana pengaruh politik. Jom kita uji diri kita. Di mana di sini cikgu kemukakan satu soalan. Soalannya ialah sejauh manakah pengasingan kuasa penting dalam sistem pemerintahan negara kita. Jadi di sini kita kena lihat apa kehendak soalan. Kita lihat kehendak soalan. Kehendak soalan ialah tentang kepentingan pengasingan kuasa dalam sistem pemerintahan negara kita. Jadi apa jawapannya? Jadi untuk pengasingan kuasa, apakah kepentingan pengasingan kuasa dalam sistem pemerintahan negara kita? Yang pertamanya ialah sistem pengasingan kuasa akan mewujudkan sistem pemerintahan yang adil dan saksama. Dan yang keduanya ialah pengasingan kuasa juga akan dapat membentuk konsep semak dan imbang. Dan yang ketiga, melalui pengasingan kuasa juga akan dapat melicinkan
pentadbiran negara kita. Dan yang keempatnya, kita akan dapat menjadikan pentadbiran pemerintahan kita akan lebih sistematik. Dan selain daripada itu, ia juga akan dapat menjamin keselamatan negara kita. Malah melalui pengasingan kuasa juga, kita juga akan dapat mengelak daripada berlakunya pertindihan kuasa. Contoh kita ada badan perundangan, badan eksekutif dan juga badan kehakiman, di mana kalau kita lihat kepada badan perundangan adalah berfungsi untuk menggubal undang-undang, dan manakala untuk badan eksekutif pula adalah untuk menjalankan pentadbiran negara, dan untuk badan kehakiman pula ialah untuk menjaga perlembagaan negara kita. Selain itu, ia juga dapat mengeratkan kerjasama dan juga dapat mewujudkan keamanan kepada negara kita. Malah, melalui pengasingan kuasa juga, negara kita dapat dimajukan. Jadi, ini antara contoh jawapan yang cikgu boleh berikan kepada kamu untuk bila kita discuss ataupun kita bincangkan tentang tajuk ini. Selain itu, cikgu juga telah menyediakan 10 soalan objektif sebagai latihan pengukuhan kepada kamu. Jadi, cikgu sarankan kepada kamu untuk membuat latihan pengukuhan ini, di mana secara tidak langsung ia akan dapat menguji kamu sama ada kamu memahami ataupun tidak, ataupun kamu dapat melihat tahap penguasaan diri kamu di dalam tajuk yang telah kita bincangkan pada hari ini. Kesimpulannya, apa yang cikgu sentuh bersama dengan kamu pada hari ini ialah, yang pertamanya ialah tentang amalan demokrasi, di mana kita ada ciri amalan demokrasi tersebut. Yang pertama, cikgu ada menyentuh mengenai pilihan raya. Yang keduanya adalah tentang hak kebebasan asasi, dan yang ketiga ialah pengasingan kuasa dalam pemerintahan. Dan selain daripada itu, apa kesimpulan yang dapat cikgu sampaikan di sini ialah daripada amalan demokrasi dan juga pengasingan kuasa ini, kita akan dapat melihat berlakunya pemerintahan yang adil dan saksama di dalam negara kita. Dan selain daripada itu, kita juga akan dapat memperlihatkan di mana adanya konsep semak silang dalam kerajaan, di mana tidak ada satu kuasa pun yang akan berkuasa mutlak di dalam negara kita. Ini secara tidak langsung akan menjamin keamanan, keadilan dalam negara kita. Jadi ini tentang amalan demokrasi yang diamalkan oleh negara kita, dan negara kita semestinya mengamalkan sistem demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan. Jadi, ini yang dapat cikgu kongsikan bersama dengan kamu. Cikgu harap apa yang cikgu sampaikan dan cikgu terangkan bersama dengan kamu akan dapat kamu manfaatkan sebaik mungkin, dan semoga kita berjumpa lagi pada masa yang akan datang. Sekian, terima kasih.